إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata al-Imam Al-Habib Al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala qala wa amma al-masbuqu idha raka'a al-imamu fi fatihatihi fa in ishtaghala bi sunnatin ka du'a il-iftitahi aw at-ta'awudhi qara'a bi qadriha thumma in adrakahu fi ar-ruku'i adraka ar-rak'ata wa illa fatathu ar-rak'atu wa yuwafiquhu wa ya'ti bi rak'atin wa in lam yashtaghil bi sunnatin qata'al qira'ata wa raka'a ma'ahu. Kata al-Imam Al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa ammal masbuq, dan adapun masbuq ni sambung dalam kita punya perbicaraan, iaitu antara masalah imam makmum yang muwafiq dan makmum yang masbuq. Jangan lupa makmum yang muwafiq itu ialah makmum yang mendapat masa yang cukup di antara takbiratul ihramnya dan rukuk imamnya sekadar tempoh bacaan Fatihah yang sederhana. Itu makmum yang masbuk. Maka hukum bagi makmum yang masbuk, dia perlu menghabiskan Fatihahnya sampai selesai 7 ayat, barulah dia boleh rokok bersama dengan imamnya. Kalaulah dia tak boleh selesaikan sebelum imamnya rokok dan dia ada uzur yang diterima pada syarak, maka dia diberikan tempoh lanjutan untuk menghabiskan Fatihahnya tu sampai 3 rukun yang panjang. Kalaulah makmum yang masbuk tu, kalaulah makmum yang muwafiq itu tidak ada uzur yang diterima pada syarak, dia terlewat tapi uzurnya bukanlah uzur yang dibenarkan pada syarak untuk dia ketinggalan, maka dia hanya diberikan kadar 2 rukun daripada sembahyang imamnya selepas daripada rukuk, tanpa mengira panjang dan pendek untuk menghabiskan Fatihahnya. Itu masalah dalam kita punya perbicaraan yang lepas. Malam ni nak bincang pasal masbuk insya-Allah. Wa ammal masbuqu, dan adapun masbuk, makmum yang masbuk pula. Makmum yang masbuk lawan bagi makmum yang muwafiq lah.
Kalau makmum yang muwafiq tu wa huwa man adraka ma'al imami qadra al-fatihati ataupun qadra yasi'u fatihatil mu'tadilah, maka makmum yang masbuk itu sebaliknya, iaitu man lam yudrik ma'al imami zamanan yasi'u fihi zamanan tasi'u fihi al-qira'ah al-fatihatil mu'tadilah, al-qira'atil fatihatil mu'tadilah baina ataupun min taharrumihi ila ruku'i imamihi. Makmum yang masbuk ialah makmum yang tidak mempunyai masa yang cukup untuk bacaan Fatihah yang sederhana daripada takbiratul ihram dirinya sehinggalah kepada rukuk imamnya. Maka tu makmum yang masbuk. Maka makmum yang masbuk ni, hukum dia, saya hujung dia hukum dia lah. Hukum dia tu dia perlu rukuk bersama dengan imam. Hukumnya dia perlu rukuk bersama dengan imam. Tu asas kepada hukum makmum yang masbuk. Fatihahnya kalau dia tak dan baca walaupun sehuruf sekalipun, walaupun sebutir huruf sekalipun dia tak dan baca, maka Fatihahnya itu ditanggung oleh imamnya. Kewajipan dia ataupun tugas dia, tanggungjawab dia ialah dia perlu untuk rukuk bersama dengan imam. Tu secara ringkasnya makmum yang masbuk dan dia punya tanggungjawab dia. Bagi makmum yang muwafiq, tanggungjawab dia menghabiskan Fatihah dia sebelum daripada dia boleh menyertai imam pada rukuk, dan seterusnya. Makmum yang masbuk, tanggungjawab dia ialah dia perlu rukuk bersama dengan imam. Tu sepintas lalu ataupun kita punya penjelasan secara umum. Ni nak nak detailkan ataupun nak tafsirkan masalah bagi makmum yang masbuk. Wa ammal masbuqu, adapun makmum yang masbuk, makmum yang tidak memiliki masa yang cukup sekadar bacaan Fatihah yang sederhana, kita sebut di antara 30 ke 35 saat gitu. Tak ada masa tu. Contohnya lepas daripada takbiratul ihram dia, imam terus rukuk, ataupun dia main-main tu imam dalam rukuk dah. Di takbiratul ihram tu imam dalam rukuk dah, ataupun dia cuma ada lepas daripada takbiratul ihram dia tu sekadar sekitar 15 ke 20 saat saja sebelum imamnya rukuk. Maka ni semua masuk dalam kategori makmum yang masbuk, sebab dia tidak memiliki masa yang cukup yang memuatkan bacaan Fatihah yang sederhana, tak terlalu laju dan tak terlalu perlahan. Kalau makmum yang passion macam tu, wa ammal masbuqu, dan adapun makmum yang masbuk, idza raka'al imamu fi fatihatihi, apabila rukuklah imamnya, fi fatihati, dalam Fatihahnya makmum. Fatihahnya masbuk, dhamir kembali pada masbuk, bukan kembali pada imam. Imam rukuk ketika dia masih dalam bacaan Fatihah dia, maksudnya wa huwa mazala fi fatihatihi. Itu makmum tersebut masih lagi tak habis Fatihah dia, masih ada beberapa ayat lagi dalam Fatihah dia, imam dah rukuk dah. Fa inishtaghala bisunnatin, maka jika sibuklah ia makmum tersebut, sibuk ni qabla al-Fatihah lah, sebelum daripada dia mula Fatihah, dia sibuk dengan hal lain dulu. Fa inishtaghala bisunnatin, maka jika sibuklah ia makmum al-masbuq, ay qabla fatihatihi, sebelum daripada Fatihah dia sibuk bisunnatin, dengan perkara sunnat. Fatihah tu rukun, tapi sebelum daripada masuk ke rukun Fatihah tu dia buat hal lain dulu. Contohnya ka doa iftitahi, sebelum daripada doa iftitah, apa nama? Contohnya dia sibuk dengan membaca doa iftitah, dia masa tak cukup. Dia takbir dengan rukuk imam tu tak ada 30 ke 35 saat pun tak ada. Tapi sebab kebiasaan dia, adat dia, lepas pada takbir terus dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jadi terbiasa lagu tu. Maka bila dia takbir terus dia baca doa iftitah. Contohnya awit ta'awudzi, ataupun dia ta'awudz, dia baca a'udzubillah sebelum daripada bismillah untuk Fatihah. Ta'awudz itu, a'udzubillah itu sunat dia.
bukan rukun pun, tak masuk dalam ayat Fatihah pun. Qala rahimahullahu ta'ala wa ammal masbuqu idza raka'a al-imamu fi fatihatihi, dan adapun makmum yang masbuk idza raka'a al-imamu fi fatihatihi, apabila raka'lah oleh imam fi fatihatihi ay wa huwa ma zala fi fatihatihi, sedangkan ia makmum masbuk itu ma zala fi fatihatihi, masih lagi di dalam Fatihahnya, maksudnya dia baca Fatihah tak habis lagi. Ni keluarlah masalah kalaulah makmum tersebut tak baca Fatihah pun langsung lagi. Masalah kita sekarang ni, makmum tengah baca Fatihah, imam rukuk. Dia dah baca satu ayat ke, dia dah baca dua ayat ke, dia dah baca 5 ayat ke, makmum imam rukuk, maksudnya makmum masih lagi baca Fatihah dia. Berbeza dengan masalah kalaulah imam rukuk tanpa makmum sempat baca sepatah pun Fatihah dia. Tak ada ni pun, dia takbir-takbir tu imam rukuk. Masalah dia. Kalau lagu tu masalah dia, imam rukuk sebelum sempat makmum memulakan bacaan Fatihahnya lagi sama sekali. Tak ada nak buat apa lagi. Imam dah rukuk dah. Kalau masalah lagu tu, maka dia kena rukuk bersama dengan imam terus qaulan wahidan. Tak ada khilaf bab tu. Dia takbiratul ihram, Allahu akbar, imam rukuk dia Fatihah tak ada pas-patah pun, bismillah pun tak ada, maka dia terus rukuk bersama dengan imam untuk dapatkan rakaat tu. Dan kalau dia dapat rukuk serta tumakninah bersama dengan imamnya dalam rukuk tersebut, maka dia dapat rakaat tu qaulan wahidan, tak ada khilaf. Maksudnya tak ada khilaf pada mengatakan dia kena baca Fatihah sikit pada tak. Tu masalah dia. Ni masalah kita sekarang. Makmum sedang membaca Fatihah, dia makmum yang masbuk, dia sedang membaca Fatihah, imam rukuk. Ini masalah kita. Idza raka'a imamu wa huwa ma zala fi fatihatihi. Tambah masalah lagu tu. Imam rukuk, makmum masbuk masih lagi di dalam bacaan Fatihah dia. Maka ada tafsil masalah. Dia boleh rukuk terus bersama dengan imam ke ataupun tak boleh lagi? Sebab kita katakan pada awal tadi, tanggungjawab bagi makmum yang masbuk, dia perlu dapatkan rukuk bersama dengan imam. Kewajipan dia ialah dia perlu rukuk bersama dengan imam. Ni adakah dia boleh terus rukuk bersama dengan imam? Tak, tafsil. Kena tengok dulu sebelum dia baca Fatihah tu dia ada buat apa-apa tak? Fa inishtaghala bi sunnatin, dia panggil fa ni, fa tafsil ni. Fa ay fa fihi tafsilun, inishtaghala bi sunnatin, maka terdapat pada masalah ini tafsil. In sekiranya ishtaghala bi sunnatin, sibuklah ia makmum masbuk tersebut bi sunnatin dengan sunat, yakni qabla al-Fatihah, sebelum daripada dia baca Fatihah, dia buat benda hak sunat dulu, dia buat perkara-perkara yang sunat dulu sebelum dia masuk kepada Fatihah. Kalau ikut dia punya tuntutan dia pada ketika tu, bila mana makmum tu masbuk, tuntutan dia selepas daripada selesai takbir, dia kena terus baca bismillah. Dia kena terus mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Tu tuntutan dia. A'udzubillah pun tak payah baca. Doa iftitah pun tak payah baca. Tapi kalau dia baca juga, ni masalah dia. Sebelum daripada dia baca Fatihah, dia telah membaca perkara-perkara yang sunat. Dia telah sibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang sunat dulu. Contoh perkara yang sunat tu ka doa iftitahi, seperti doa iftitah, awit ta'awudhi, ataupun ta'awudh, ataupun dibaca a'udzubillah, ataupun tak ada lagi taklah, ataupun dia tak baca apa, dia sengak. Lepas pada dia takbir Allahu akbar, dia masuk dalam sembahyang, imam nak rukuk sangat-sangat, dia tak baca apa, dia sengak balik, dia diam. Ni pun sama, dia diam. Maksudnya inishtaghala bisunnatin, ataupun lam yashtaghil bi syai' lah. Masalah yang kedua, au lam yashtaghil bi syai', dia tak sibuk dengan apa-apa pun, cuma dia tak baca Fatihah. Dia tak baca Fatihah, sedangkan kewajipan dia pada masa itu dia perlu baca Fatihah. Kalau lagu tu lah masalahnya, kalau lagu tu lah benda yang berlakunya ketika dia sedang baca Fatihah, imam rukuk, walhal sebelum daripada makmum tersebut memulakan Fatihah, dia buat sesuatu yang sunat, dia memulakan sembahyangnya selepas daripada takbiratul ihram tu dengan sesuatu yang sunat.
ataupun dia diam tanpa membaca apa-apa sebelum daripada dia baca Fatihah. Lama diam baru dia mula baca Fatihah. Itu imam nak rokok dah. Kemudian ketika dia sedang baca Fatihah tu, ketika dia dalam bacaan Fatihahnya, imam rokok. Masalah tu qara'a biqadriha, jawab bagi in. Nescaya membacalah ia ai wujuban, wajib dia membaca biqadriha, dengan kadarnya sunat. Wajib dia baca Fatihah sekadar masa yang dia telah gunakan untuk dia baca perkara-perkara sunat sebelum daripada dia baca Fatihah tu. Faham tak? Dan kita ada dua masalah kat sini. Satu masalah, ni tafsilan yang pertama. Satu masalah, sebelum daripada dia baca Fatihah, dia baca doa iftitah dulu, ataupun dia baca a'udzubillah dulu. Kemudian habis a'udzubillah dia, habis doa iftitah dia, ataupun habis a'udzubillah dia, barulah dia mula baca Fatihah. Ketika dia sedang membaca Fatihah, imam rokok, dia masbuk, maka dia boleh rokok lagi tak? Dia wajib sambung Fatihah dia. Qara'al Fatihah lah, wujuban, wajib dia sambung, diteruskan bacaan Fatihah dia. Lama mana dia nak sambung? Biqadriha, dengan kadarnya sunat. Maksudnya dengan kadar hurufi sunnah, dengan kadar huruf yang dia baca, huruf yang dia baca dalam perkara-perkara sunat tersebut, dalam zikir-zikir yang sunat tersebut. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, huruf iftitah contohnya, huruf iftitah ataupun masa dia baca iftitah tu sekitar kira-kira kita letak 15 saat untuk baca doa iftitah, kita letaklah 15 saat. Maka dia perlu sambung bacaan Fatihah dia. Imam rokok dah, dia perlu sambung bacaan Fatihah dia sekadar 15 saat lagi, iaitu masa dia kena tampung balik masa yang dia habiskan untuk baca doa iftitah dia, untuk dia sambung Fatihah dia. Habis tak habis nombor 2 cerita. Tapi sebab dia dah gunakan masa dia sebelum tu, yang sepatutnya dia mulakan terus dengan bacaan Fatihah, tapi dia telah gunakan untuk baca doa iftitah, masa tu dia perlu tampung balik, dia perlu ganti balik dengan meneruskan bacaan Fatihah dia. Habis masa tu, contohnya 15 saat dia guna untuk baca doa iftitah, maka dia perlu lajak lagi 15 saat selepas daripada rokok imam dia, baru dia boleh rokok bersama dengan imam. Macam tu juga dengan a'udzubillah. A'udzubillah kita kata 2 saat, a'udzubillah minasyaitanir rajim 2 saat, maka dia kena lajak lagi 2 saat. Imam rokok, dia kena lajak lagi 2 saat, teruskan bacaannya lagi 2 saat untuk tampung balik, untuk ganti balik masa yang dia telah gunakan untuk baca a'udzubillah. Lepas daripada habis 2 saat tu, baru dah dia boleh rokok bersama dengan imam. Macam tu juga dengan masalah kalau lepas daripada takbiratul ihram tu dia diam tak kata apa, dah diam lama dah, kita kata diam 10 saat ke, barulah dia start baca Fatihah. Dia masbuk, tapi dia diam lepas daripada takbiratul ihram tu, dia tak kata apa, sengap, tak kata apa, meralik ke apa ke. Kemudian baru dia mula bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Imam rokok, dia boleh rokok terus bersama imam ke tak? Dia kena terganti balik masa yang dia diam tadi ni. Kalau kita 10 saat, dia kena teruskan bacaan Fatihah dia 10 saat lagi, baru dia boleh rokok bersama dengan imam. Ini tafsilan yang pertama. Kemudian bila dia dah ganti dah masa dia tu, ganti dah masa yang dia gunakan untuk buat benda lain tu, ataupun ganti masa yang sepatutnya dia baca Fatihah tapi dia tak baca apa tu, bila dia dah ganti, summa in adrakahu fir ruku'i adrakar raka'atah. Summa kemudian, maksudnya selepas daripada dia baca Fatihah, kadar masa yang dia telah habiskan untuk baca benda lain selain daripada Fatihah tu, 5 saat ke, 10 saat ke, 15 saat ke, in adrakahu fir ruku'i, jika mendapat ia masbuk, hu akan dia akan imam tu, dia sempat bersama dengan imam fir ruku'i, di dalam rukuk imam, dia masih lagi sempat rukuk bersama dengan imam, dapat tumakninah dalam rukuknya bersama dengan imam. Kalau lagu tu adrakar raka'atah, maka dia dapatlah rakaat tu, dia dapat rakaat tu. Rakaat tu mahsubun lahu, rakaat itu dikira untuknya. Ketika itu imam bacaan Fatihah tak habis tu, imam tanggung rakaat dia, dan dia dapat rakaat tu bersama dengan imam. Kalaulah dia tidak ganti balik masa yang dia telah gunakan untuk benda lain tu, kan? Dia sebelum daripada bacaan Fatihah, dia baca a'udzubillah dulu,
ataupun sebelum daripada baca Fatihah, dia baca doa iftitah dulu, kemudian baru dia mula baca Fatihah. Ketika dia sedang membaca Fatihah, imam rokok, sama-sama imam rokok, dia pun rokok juga, tanpa menggantikan balik masa tu, tanpa meneruskan bacaannya sekadar masa yang dia telah habiskan ataupun gunakan untuk bacaan yang sunat tu ataupun diam yang lama tu. Kalau dia terus rokok tanpa menyempurnakan kewajipan ni, tanpa menyambung bacaan dia tu sekadar yang sepatutnya, kalau dia rokok terus, hal keadaan dia mengetahui bahawasanya dia kena lajak, dia kena tampung balik, dia kena ganti balik masa dia tu, dan dia sengaja rokok, batal sembahyang dia, batal sembahyang dia. Raki'an, apa nama, aliman amidan, dengan dua qaid tu, dia tahu bahawasanya dia kena sambung bacaan dia, tapi tak, dia terus rokok bersama dengan imam, ataupun dia sengaja rokok bersama dengan imam, atau dia tidak mengetahui, dia sengaja rokok, dia tahu kata dia kena teruskan bacaan Fatihah dia, tapi dia tetap mengabaikan dia punya tanggungjawab tu, dan dia terus rokok bersama dengan imam. Ini dua kait. Dia rokok tanpa menyempurnakan dia punya kewajipan dia, sebab sambungan bacaan Fatihah tu wajib. Dia telah menggunakan masa yang sepatutnya dia baca Fatihah untuk baca selain daripada Fatihah, ataupun sengak tak kata apa, maka dia wajib ganti balik masa tu. Tapi dia tidak melaksanakan kewajipan tu, dia terus rokok bersama dengan imam. Dia rokok tu, dia tahu bahawasanya dia tak boleh rokok, dia rokok, dan dia sengaja rokok bersama dengan imam, aliman amidan, dua qaid ni, maka batal sembahyang dia, Kalau ternafi salah satu daripada dua qaid ni, sama ada dia lupa ataupun dia jahil, dia lupa bahawasanya dia kena tambah berapa saat lagi, ataupun dia jahil, dia tak tahu pun. Kebanyakan orang dalam masalah ni, dia tak tahu pun kata dia kena tambah masa tu. Dia kira imam rokok, aku tak ada ambil Fatihah, aku rokok, dia kira lagu tu je. Ni kebanyakan orang awam yang kurang mengaji ataupun kurang menekankan bab ni. Kalau dalam keadaan tu, sama ada dia lupa ataupun dia jahil, nasian au jahilan, lawan bagi amidan aliman tu, maka tak batal sembahyang dia, tapi rakaat tu tidak dikira untuk dia. Maksudnya lepas daripada imam bagi salam, dia kena bangkit tambah rakaat, tapi kalau dia tak tahu ataupun dia tidak dia tak mengaji bab ni bagi sungguh, maka hak tu pun dia tak buat. Bila tak buat tu, sembahyang dia tak cukup, rakaat. Sembahyang dia tak cukup rakaat. Ni kalau hak lama-lama hak kita dah buat tu, mudah-mudahan Tuhan ampunlah. Mudah-mudahan Tuhan ampun kesalahan yang kita buat pasal kita tak tahu tu. Tak tahu tu selamat dah, tak batal sembahyang. Ataupun kalau lupa tu selamat dah pasal tak batal sembahyang. Tapi dia sangkut masalah tak cukup rakaat. Sembahyang yang sepatutnya 4 rakaat, hakikatnya dia baru buat 3, sebab rakaat yang dia rokok bersama dengan imam tu dalam keadaan dia tidak mengetahui ataupun dia lupa bahawasanya dia ada kewajipan yang dia perlu lakukan sebelum dia rokok bersama dengan imam, dia tak buat, rakaat tu tidak dikira. Maka dia ada hutang rakaat. Tapi imam bagi salam, dia pun bagi salam juga, ataupun ditambah rakaat yang dia rasa dia tak cukup, sedangkan masih lagi berbaki 1 rakaat yang ada dalam dia punya kewajipan dia. Maka sembahyang tak cukup rakaat lah. Sembahyang tak cukup rakaat ni tak sah lah sembahyang tu. Kita orang-orang yang kebanyakan orang yang tak mengaji ataupun yang kurang menitik beratkan bab masbuk muafiq ni, kebanyakan dia akan terjatuh ataupun tergelincir dalam masalah ni. Nak selamat, qada balik lah. Hak mana hak yakin jadi lagu tu kena qada balik. Kalau tak tahu, ni masalah kuih panjang lah. Kalau tak tahu, dia kena buat balik, qada balik sampailah hasil yakin bahawasanya dia telah menyempurnakan hak-hak yang tertinggal tu. Tak ingat sembahyang apa, dia kena qada semua. Dia kena qada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sampailah timbul keyakinan dalam hati dia bahawasanya dia telah qada semua yang sepatutnya dilakukan tu, baru lepas tuntutan tu. Lagi pula dia kena minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah.
tu yang betulnya dia kena minta ampun dan minta Allah maafkan dia daripada kesalahan tu. Tu yang kata pentingnya mengaji bab masbuk dan muafiq ni. Dia ada kewajipan-kewajipan kita yang kita perlu lakukan bila mana kita muafiq, dan ada kewajipan-kewajipan yang kita perlu lakukan bila mana kita masbuk. Tu. Maka benda-benda yang kena qada tu kembali kepada masalah qada. Masalah qada kita dah pernah bincangkan dah dulu. Kalau dia tak tahu, dia tahu kata ada sembahyang-sembahyang yang tak sah, dia tahu. Ataupun ada sembahyang-sembahyang yang dia tinggalkan, dia tahu. Cuma dia tak tahu banyak mana. Kalau dia tahu jenis sembahyang, maka dia qada jenis sembahyang tu sajalah. Contohnya dia ni penama dia sembahyang lain tak nak tinggal, contohnya lah. Sembahyang subuh saja yang dia pernah tinggal, cuma dia tak tahu banyak mana. Ataupun sembahyang subuh saja, dalam masalah kita ni sembahyang subuh saja yang dia berjemaah dan dia tak tahu berapa kali dia buat perangai lagu ni. Dia masbuk, dia baca a'udzubillah ke, dia baca doa iftitah ke, sebelum daripada dia gantikan masa tu dia rukuk bersama dengan imam dah. Dia tak tahu berapa kali dia buat kerja lagu tu. Maka dia kena qada balik subuh. Mayang subuh beberapa waktu sampai hasil keyakinan dalam diri dia bahawasanya sembahyang dia tu dah melebihi hutang dia. Tu kalau dia tahu sembahyang apa. Kalau tak tahu sembahyang apa, memang jenis mayang jemaah 5 waktu ataupun 3 waktu sehari ataupun 2 waktu sehari. Tapi tak tahu sembahyang apa, kadang-kadang dan zuhur dengan asar, kadang-kadang dan maghrib dengan isya, kadang-kadang subuh dengan asar dan sebagainya, campur. Tak tahu sembahyang apa secara spesifik, tak tahu banyak mana secara spesifik, maka dia kena sembahyang setiap waktu. Zuhur, qada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, qada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sampailah timbul keyakinan dalam diri ini bahawasanya qada yang dia lakukan itu melebihi hutang dia. Ini kembali pada masalah tu. Ni sebab dia tak cukup rakaat. Tak cukup rakaat ni kira tak ada. Dia bukan macam tawaf. Tawaf tak apa, boleh sambung. Tak cukup 6 ya, tak cukup 7 balik hotel dah. Petang tu main lain. Petang tu boleh pergi lain ke Masjidil Haram, ataupun esok tu boleh pergi lain ke Masjidil Haram untuk sambung semula tawaf dia yang tak cukup. Tak apalah, pasal passion tawaf dia boleh pisah-pisah lagu tu. Sembahyang tak? Sembahyang kalau tak cukup rakaat, lama dah masa antara dia sedang dengan salam dia tu, maka sembahyang tu perlu diulang semula. Waktu dah habis dah. Kena qada cerita dia. Kalau dalam waktu lagi boleh ulang semula. Kalau dah luang waktu dah kena qada. Ni masalah kena perhati begitu. Maka bila dia dah menggantikan masa yang dia gunakan untuk bacaan selain daripada Fatihah itu, bacaan sebelum Fatihah itu dia dah ganti dah 2 saat ke kalau auzubillah ni, ataupun doa iftitah kita kata 15 saat ke. 15 saat ni letak je ni, tak kira betul-betul pun tak pernah kira. Silap jugalah kita tak nak kira pasal kita duduk mengaji bab ni daripada awal lagi. Jadi bab ni masalah ni cekak lah. Masbuk tak baca iftitah, masbuk tak baca iftitah. Jadi tak pernah kira doa iftitah tu mengambil masa banyak mana. Kita kena try kira baca doa iftitah, set timer tengok berapa saat tu kita punya agakkan kita. Lepas tu set kawan kita pula lagi 4-5 orang untuk dapatkan masa mu'tadil, dapatkan masa purata. Bila dia dah ganti dah balik masa yang dia gunakan sebelum daripada bacaan Fatihah tu, dia dah sambung bacaan Fatihah dah, tak habis Fatihah tak apa. Contohnya dia cuma tambah lagi 3 saat saja. Dia baca auzubillah, maka dia tambah 3 saat ataupun 2 saat saja. Tak ada habis Fatihah lah, ada banyak ayat lagi dalam Fatihah tu. Kemudian dia rokok bersama dengan imam, dan rokok serta tamakninah sempat dia rokok bersama dengan imam. Tamakninah dalam rokoknya sebelum imam bangun untuk yang i'tidal, maka dia dapat rakaat tu. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya lam yudrikhu fir rukuk, dia tidak sempat ataupun dia tidak mendapat imamnya di dalam rukuk tu, dengan bahawa imam tu dah i'tidal, selisih ya, dia baru dia turun rukuk, imam dah rukuk, dia ada 15 saat contohnya, ataupun 10 saat hutang dia. Dia baca dengan tak sengaja ke, baca Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira sampai 10 saat, dia betul aku masbuk ni tak boleh baca, terus berhentikan menghentikan doa iftitah tu dan terus mula dengan Fatihah. Tapi masa tu tak kena ganti 10 saat ke 7 saat tu kena ganti. Dia pun gantilah 7 saat tu ataupun 10 saat tu.
Imam rokok pun kita kata ngam-ngam dengan 7 saat tu ataupun 10 saat tu imam dah start bangkit, maka dia turun rokok selisih dengan imam bangkit. Ataupun dia dan rokok setengah imam tapi tak sempat tumakninah, sama-sama dia rokok, dia duduk dalam rokok tu imam pun bangkit. Dua masalah tu. Sama ada dia selisih dengan imam ataupun imam dah i'tidal dah, dia masih lagi belum habis bacaan yang dia perlu ganti tu. 3 masalah lah. 3 masalah kita sini. Satu, dia selisih dengan imam. Maksudnya dia baru nak rokok, dia dalam pergerakan turun rokok, imam dalam pergerakan i'tidal, selisih. Satu masalah. Satu surah, satu gambaran masalah. Gambaran masalah yang kedua, dia dan rokok bersama dengan imam, cuma tak dan tumakninah serta imam. Rokok dan rokok sempat tapi tak sempat dapatkan kadar subhanallah, kadar tumakninah tu, imam dah bangkit. Ni macam selisih jugalah. Cuma selisih kita nampak jelas. Ni dak dia dan rokok bersama imam, sama-sama dia rokok tu imam bangkit. Dia sempat rokok tapi tak sempat tumakninah, masalah kedua. Ataupun masalah ketiga, dia masih lagi belum habiskan bacaan Fatihah ganti tu. Contohnya 15 saat, contohlah kita kata dia baca doa iftitah, kemudian sambung lagi dengan a'udzubillah, baru dia baca Fatihah. Kita kata contohlah kita letak 15 saat. Dia masih lagi belum habiskan sambungan Fatihahnya selama 15 saat tu, tak lagi. Imam dah bangkit daripada rukuk. Ni 3 masalah. 3 masalah. Kalau tak sempat dengan gambaran 3 masalah tu, fatathur raka'atu, luputlah akan masbuk itu ar-raka'atu, akan rakaat itu. Luputlah oleh masbuk tersebut oleh rakaat itu. Dia tak sempat rakaat itu, dia tak dan dengan rakaat itu. Sebab masbuk tidak akan mendapat satu-satu rakaat melainkan dengan rukuk serta tumakninah bersama dengan imam. Kerana masbuk itu dia la yudrikur rakaah illa birruku' ma'a itminan bi imamihi. Kerana makmum yang masbuk tidak akan mendapat satu-satu rakaat melainkan dia sempat rukuk serta tumakninah bersama dengan imam. Pegang tu. Tu kita kata maklumat asas tentang masalah masbuk ni bagi kejap. Bila kata dia masbuk, faham elok mana masbuk. Kemudian bila dia masbuk, dia wajib rukuk serta tumakninah bersama dengan imam untuk dapatkan rakaat tu. Untuk dapatkan rakaat ni tak dan. Bila tak dan, maka dia tak dapat rakaat tu. Bila tak dapat rakaat tu, contohnya imam dah i'tidal. Dalam beberapa masalah tadi ni, dia rukuk, imam selisih berdiri, ataupun dia rukuk dan rukuk dengan imam sempat cuma tak dan tumakninah, imam berdiri, ataupun dia tak dan habis lagi bacaan Fatihah dia tu, imam dah i'tidal dah. Untuk ketiga-tiga gambaran masalah ni, apa yang dia perlu buat? Wa yuwafiquhu, dia kena tinggalkan bacaan Fatihah dia. Kalau dia dalam rukuk, dia tak boleh baca tasbih dalam rukuk. Saya kita sebut tiga surah tu. Ambil hukum dulu. Wa yuwafiquhu, dan hendaklah muafakat ia dengan imamnya. Hendaklah ia muafakat dengan imamnya. Muafakat ni sama juga ai wujuban, wajib. Wujuban, wajib. Maka kalau dia tak sempat untuk dapatkan rukuk bersama dengan imamnya serta tumakninah, maka dia perlu pergi ke rukun yang imam sedang berada dalam rukun tersebut. Dia perlu kembali menyertai imam dalam rukun yang sedang imam lakukan. Apa maksud dia dengan 3 gambaran masalah tadi ni? Gambaran masalah yang pertama, dia selisih dengan imam antara rukuk dan i'tidal. Dia baru nak rukuk, imam i'tidal, selisih lah. Bila selisih lagu ni, bila selisih ni tak dapatlah rakaat tu. Tak dapat rakaat tu selesai, dia kena bangkit i'tidal bersama dengan imam tanpa membaca tasbih. Sebab rukuk tu tak dikira bagi dia. Dia kena terus bangkit. Dia imam rukuk, dia i'tidal, dia dalam habis Fatihah dia, ataupun dah habis dah ganti masa yang diperlukan untuk masa yang dia wajib ganti balik tu, selisih. Bila selisih ni imam i'tidal, dia dalam rukuk ni tak dikira untuk dia. Jadi dia tak boleh baca bacaan dalam rukuk, dia kena bangkit i'tidal balik. Dia kena terus pergi ke rukun yang imam sedang berada.
Dia kena pergi ke rukun yang sedang imam lakukan. Maka dia rokok spring ya. Imam selisih dengan imam, dia rokok, imam bangkit, maka dia pun spring, dia bangkit juga tanpa membaca sebarang tasbih dalam rokok. Masalah pertama. Masalah yang kedua pun sama. Dia sempat rokok bersama dengan imam, tapi tak ada tumakninah, tak ada tumakninah dalam rokok tu. Elok dia rokok, imam bangun. Ini pun sama dengan masalah pertama. Rokok tu bukan rokok yang dikira untuk dia, maka dia tak boleh baca tasbih dalam rokok, dia kena terus bangkit bersama dengan imam dalam i'tidal. Masalah yang kedua. Gambaran masalah yang ketiga, dia tak ada rokok lagi. Dia tak ada rokok lagi. Imam dah i'tidal dah. Sebab dia perlu ganti dalam masa yang lama. Dia kena ganti balik, contohnya 10 saat. Rokok 10 saat ni lama lah. Ataupun rokok 15 saat bagi imam ni lama lah. Imam dah rokok dah, dia kena ganti, contohnya kita kata 15 saat, tak dan habis lagi masa ganti 15 saat yang dia perlu ganti tu, imam dah i'tidal. Apa yang dia perlu buat? Tinggal bacaan Fatihah tu, dia i'tidal bersama imam, jangan rokok. Kalau rokok batal mayang. Sebab rokok tu tak dikira bagi dia. Rokok tu tak dikira bagi dia, rakaat tu juga tak dikira bagi dia. Jadi dia perlu dapatkan imam pada rukun yang sedang imam lakukan. Faham? Nampak? Kalaulah dia tak dapat rakaat ini, masalah kita bagi kita dalam masalah dia tak dapat rakaat, maksudnya dia tak sempat rokok serta tumakninah dalam imam. Maksudnya ada 3 gambaran masalah lah. Dia tak lari daripada salah satu daripada 3 gambaran masalah ni. Sama ada dia selisih rokok dengan imam, ataupun dia dan rokok tak dan tumakninah dengan imam, ataupun dia tak dan habis lagi masa yang dia perlu ganti untuk sambungan bacaan Fatihah itu, imam dah i'tidal. Nampak 3 masalah? Okey, 3 masalah ni, maka dia perlu berhenti buat apa yang dia buat dan masuk dalam rukun yang imam sedang lakukan. Dalam masalah kita ni dalam i'tidal lah. Maksudnya untuk masalah dia selisih rokok dengan imam, dan masalah dia dan rokok cuma tak sempat tumakninah bersama dengan imam, masalah ni dia tak boleh teruskan rokok dia tu. Dia kena terus ke i'tidal. Dia kena terus ke i'tidal. Maksudnya dia tak boleh baca tasbih dalam rokok. Kalau dia baca juga batal mayang. Batal mayang. Sebab rokok tu tak dia rokok tu tak dikira bagi dia. Perbuatan rokok tu tidak dikira untuk dia. Sebab rakaat tu pun tak dikira untuk dia. Seseolahnya dia masuk dalam sembahyang, imam dah lepas rokok dah. Jadi tak boleh rokok lah. Tapi sebab dia dalam kedudukan rokok, bangkit diri untuk bersama dengan imam dalam i'tidal. 2 masalah. Masalah yang ketiga, dia tak dan habis lagi ganti masa yang dia gunakan untuk baca Fatihah tu, imam dah i'tidal. Masalah ketiga, maka dia berhenti baca Fatihah dia terus dan bersama dengan imam dalam i'tidal. Maksudnya tak rokok terus lah. Imam turun sujud, dia pun baru turun sujud bersama dengan imam. Rokok tu tak ada, rakaat tu tak dikira bagi dia. Ni maksud wa yuwafiquhu. Kalau rokok batal sembahyang dia. Kalau rokok batal sembahyang dia. Sebab dia tak boleh rokok, dia wajib bersama dengan imam dalam i'tidal pada ketika tu. Ataupun kalau lajak lah, dia tak habis lagi bacaan Fatihah dia, imam dah sujud. Contohnya masa yang lagi panjang selepas daripada takbiratul ihram tu, dia sengak lama, ghalid. Kemudian kita kata dia sengak 10 saat, contohlah. Kemudian dia baca doa iftitah pula. Doa iftitah kita kata 15 saat, dah 25 saat. Kemudian dia baca auzubillah pula, tambah lagi 2 saat, jadi 27 saat. Lepas tu barulah dia mula baca Fatihah. Gitu. Bila dia mula baca Fatihah, imam pun rokok. Bila imam rokok, maka dia kena qada balik 27 saat dia tu. Dia kena qada balik 27 saat dia. Semasa dia qada 20 saat dia tu, 20 saat dia tu, 27 saat dia tu, imam i'tidal. Dia tak habis qada 27 saat ni. Lepas tu imam pun turun sujud. Ketika imam turun sujud tu baru dia habis qada 27 saat tu. Maka dia terus turun sujud bersama dengan imam. Dia terus turun sujud bersama imam. Dia kena dapatkan imam dalam rukun yang sedang imam lakukan. Nampak? Tu maksud wa yuwafiquhu. Wa yuwafiquhu ay wujuban fil i'tidal wa ma ba'dahu lah. Wajib dia muafakat dengan imam pada i'tidal dan yang selepas daripada perbuatan imam tu. Dan jangan dia rokok. Kalau dia rokok, hal keadaan dia mengetahui kata tak boleh, lagi pula sengaja dia rokok juga, dia tahu dia kata tak boleh, sengaja dia rokok juga, batal sembahyang dia.
Kemudian bila dia tak dapat rakaat tu, bila fatathur rakaah, rakaat tu dah tak dapat, wa ya'ti bi raka'atin, dan mendatang ia masbuk itu bi raka'atin dengan satu rakaat yang dia tak dapat ni Yang ni ba'da salam imamihi lah, selepas daripada imam bagi salam. Jadi imam bagi salam, dia berhutang satu rakaat lah kalau benda tu berlaku pada satu rakaat saja. Maka dia kena bangkit tambah satu rakaat lagi, kemudian barulah dia boleh tasyahud akhir dan bagi salam. Ini tafsilan yang pertama, iaitu pada masalah imam rokok ketika dia sedang membaca Fatihah, sedangkan sebelum daripada dia memulakan Fatihah dia sibuk dengan bacaan sunat. Tafsir itu. Tafsir yang kedua, wa illam yashtaghil bi sunnatin, dan jika dia tidak sibuk dengan perkara sunat, makmum tersebut, wa illam yashtaghil, dan jika tidak sibuklah ia makmum bi sunnatin dengan perkara sunat, memang lepas daripada takbiratul ihram tu dia tahu dah kata dia masbuk, lepas daripada takbiratul ihram dia terus baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, dia terus dengan bacaan Fatihah terus tanpa menyibukkan diri dengan membaca bacaan yang sunat ataupun tanpa diam yang panjang. Tanpa diam yang panjang, dia diam tekat nak memisahkan antara takbir dia dengan bacaan Fatihah tu lah. Dia diamlah 1 saat ataupun 2 saat, tak ada masalah lah. Lepas pada Allahu Akbar, diam 2 saat, ambil nafas, baru bismillahirrahmanirrahim untuk baca Fatihah, tak apa. Tu diam yang pendek. Diam tu diam, dia panggil diam tanafus, saktah tanafus, tak apa, tak ada masalah. Jadi dia terus mula baca Fatihah, maksudnya dia tahu tanggungjawab dia sebagai makmum yang masbuk. Lepas baca takbiratul ihram, aku kena baca Fatihah, aku tak boleh sibukkan diri aku dengan bacaan-bacaan sunat yang lain. Maka dia pun start baca Fatihah terus Kalau lagu tu ketika imam ketika dia sedang baca Fatihah tu imam rokok, bacaan Fatihah tak habis lagi, tapi imam dah rokok dah, qata'al qira'atah, memutus ia masbuk tersebut akan bacaan Fatihah. Dia pun berhenti baca Fatihah tu. Bila masa dia nak berhenti ni, idza raka'al imam lah, ketika imam tu sedang rokok. Ketika imam tu rokok, dia pun habis stop lah, tak payah baca dah, tak payah sambung baca Fatihah dah. Lepas tu dia ada hutang masa tak ada sebab dia terus lepas pada takbiratul ihram, dia terus baca Fatihah, jadi tak ada hutang. Maka diputuskan bacaan, dia hentikan bacaan dia tu selepas daripada imam rokok, wa raka'a ma'ahu, dan rokok ia bersama dengan imam. Maka secara adatnya dia akan dapat rokok dan tumaninah bersama dengan imam sebab imam rokok, dia pun rokok sama dengan imam, macam dia masbuk, macam dia muafiq. Gitu. Maka dengan rokoknya yang serta tumaninah bersama dengan imam tu, maka Fatihahnya ditanggung oleh imam dan dia dapat rakaat tu. Fatihahnya ditanggung oleh imam dan dia dapat rakaat tu. Ni hukum ataupun perincian masalah makmum yang masbuk yang dalam bacaan Fatihahnya imam rokok dengan tafsilan yang tadi. Maka kalau nak cerita bab ni, kena cerita dengan tafsilan yang tadi. Kalau dia ada hutang, dia kena tunaikan dulu, dia kena ganti balik masa yang digunakan sebelum daripada dia baca Fatihah tu. Dia kena sambung bacaan Fatihah dia sekadar masa yang dia dah hutang, barulah dia boleh rokok. Kalau dan rokok bersama dengan imam, dapat rakaat tu. Kalau tak dan rokok serta tumaninah serta imam, maka rakaat tu tak dapat kat dia. Maka dia terus sertai imam dalam rukun yang sedang imam lakukan. Tapi kalau dia tak ada hutang apa-apa, terus lepas pada takbiratul ihram dia terus baca Fatihah, imam rokok, dia boleh berhenti terus, dia kena hentikan terus bacaan Fatihah dia dan rokok bersama dengan imam. Maka dia akan dapat rokok serta tumaninah bersama dengan imam dan dapatlah baginya rakaat tersebut, sedangkan Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Selesai. Habis. Faslun fi idrakil masbuqi raka'ah. Tajuk dalam Minhajul Qawim. Faslun, ini satu fasal pula. Fi idrakil masbuqi raka'ah, pada mendapat makmum yang masbuk akan rakaat bersama imam. Untuk dapatkan rakaat tersebut bersama dengan imam, dia ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat-syarat dia. Yang maklum bagi kita tak saat ni, dengan huraian kita tak saat ni, dengan perincian kita tak saat ni, dia perlu rokok serta tumaninah bersama imam. Tu syarat dia. Untuk makmum mesti rokok serta tumaninah bersama dengan imam. Semasa imamnya rokok, makmum rokok dan dapat tumaninah sebelum imam angkat kepala untuk yang tidak. Itu syarat yang pertama. Ini syarat untuk makmum. Ini nak cerita pasal syarat untuk imam. Imam yang macam mana tanggung Fatihah dia. Imam yang macam mana tanggung Fatihah dia.
Wa man adrakal imam al-mutatahhira raki'an wa tma'anna ma'ahu qabla irtifa'ihi an aqalli ruku'i adraka ar-rak'ah fa in adrakahu fi ruku'in zaidin aw fi tsani minal kusufain lam yudrikha. Ni nak cerita pasal tu. Maka untuk makmum tersebut dapatkan rakaat tu bersama dengan imam dan imam tanggung rakaat, imam tanggung Fatihah. Ni ada dua benda. Yang pertama, makmum nak dapatkan rakaat satu. Yang kedua, imam tanggung Fatihah dia. Dua. Dan kedua-dua ni talazum lah, ada kelaziman, ada hubung kait. Untuk makmum dapatkan rakaat tu dia perlu rokok serta tumakninah serta imam. Untuk makmum dapatkan rakaat tu dia perlu rokok serta tumakninah, bersyaratkan tumakninah bersama dengan imam, bersama dengan rokok imam. Ni untuk makmum dapatkan rakaat tu. Kalau dia dapat lagu tu, maka imam tanggung Fatihah dia. Maksudnya kalaulah dia tak dapat rokok yang bersyaratkan tumakninah tu bersama dengan imam, maka dia tak dapat rakaat tu dan imam tak tanggung Fatihah dia. Itu satu masalah. Satu masalah. Yang keduanya, imam yang macam mana pula yang nak tanggung rakaat dia tu. Kalau imam tak tanggung rakaat dia tu, kalau imam yang macam mana yang boleh tanggung Fatihah dia tu. Masalah tanggung Fatihah. Kalau imam tersebut imam yang tak mampu tanggung Fatihah dia, ada masalah lah. Ni kita nak bincang masalah tu lah. Kalau dalam masalah imam yang tak mampu tanggung Fatihah makmum, maka dia tak dapat juga lah rakaat tu. Sebab tu kata dua qaid ni, dua syarat ni dia talazum. Kalau dia sempat rokok bersama dengan imam, maka imam tanggung Fatihah dia. Tapi ada masalah-masalah yang bila imam tak boleh tanggung Fatihah dia, dia tak dapat rakaat tu. Dia talazum begitu. Wa man adrakal imama al-mutatahhira raki'an wa tma'anna ma'ahu qabla irtifa'ihi an aqalli ruku'i adraka raka'atah. Wa man, dan sesiapa, masbuk lah ni. Wa man ni ay masbuk lah, orang yang ni masbuk, yang adrakal imama, mendapatkan akan imamnya, sempat dengan imam. Al-mutatahhirah ni sifat bagi imam, jadi syarat. Imam yang suci. Imam yang suci ni ada dua makna. Imam yang suci, yang pertamanya makna dia ghair muhdith. Imam yang tidak berhadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Satu. Yang kedua juga imam mutatahhir sini juga dengan maksud imam yang bukan menanggung najis yang tersembunyi, najis yang khafi. Apa nama, ghairi muhdithin wala dhi najasatin khafiyah. Imam yang suci daripada hadas, satu. Yang kedua, imam tersebut imam yang tidak menanggung sebarang najis khafi, najis yang tersembunyi, tak nampak, tak zahir pada pandangan mata dalam solat dia tu, sama ada pada pakaian dia ataupun badan dia ataupun tempat solat dia. Imam yang suci. Raki'an, hal keadaan rokok imam tu, dia dapat dengan imam yang suci lagu tu, hal keadaan rokok, imam rokok. Wa tma'anna ma'ahu, dan sempat tamakninah ia makmum tu, makmum masbuk tu, man tu, dan sempat tamakninah ia masbuk tu, man tu, ma'ahu sertanya serta imam fi rukuk lah. Wa tma'anna ni ay yaqinan, secara yakin, secara yakin, ataupun ghalabah dhann pun boleh. Ghalabah dhann bagi yang tak mampu yakin, contohnya dia duduk jauh daripada imam ataupun crowd yang ramai, jemaah yang ramai, ataupun dia buta dan sebagainya, maka dia cuma dapat zan yang kuat je, ghalabah dhann. Maka dalam masalah ni ghalabah dhann menempati tempat yakin. Dia sempat tamakninah dalam rukuknya bersama dengan rukuk imam, sama ada secara yakin ataupun ghalabatul dhann, sangkaan yang kuat, sangkaan yang kuat. Tamakninah tu qabla irtifa'ihi, sebelum daripada bangunnya imam, sebelum daripada bangunnya imam, an aqallir ruku', daripada sekurang-kurang rukuk, daripada sekurang-kurang rukuk, adraka raka'atah, nescaya mendapat ia akan rakaat tu, nescaya mendapat ia akan rakaat tu. Maka sini dah sebut tiga syarat lah.
Untuk dapatkan rakaat tu, yang pertama, dia tu sendiri, makmum tu sendiri dapat rokok yang bertamakninah bersama dengan imam dalam rokok. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, imam tu mestilah suci daripada sebarang hadas. Syarat yang ketiga, imam tersebut bukanlah imam yang menanggung najis khafi. Bukanlah imam yang ada pada badannya ataupun pakaiannya najis yang tersembunyi. Ini 3 syarat. Barulah dia dapat rakaat tu, dan barulah imam tanggung rakaat tu. Barulah imam tanggung rakaat tu. Baik, kita bincang masalah tu. Kita perincikan masalah tu. Kalaulah imam tersebut yang mudahnya kita muqabil kita buat masalah sebaliknya untuk 3 syarat ni. Kalaulah dia tak sempat rokok serta tamakninah bersama dengan imam, dia tak dapat rakaat tu. Macam tadilah, macam masalah yang awal tadi. Dan imam tak tanggung Fatihah dia. Maksudnya dia hutang 1 rakaat. Imam bagi salam lagi, dia kena bangkit tambah. Ini 1 yang tadi maklum. Tak perlu diulangkan semula. Kalaulah imam tu imam yang menanggung hadas yang tersembunyi. Kalau imam tu imam yang menanggung, imam ada hadas. Hadas ni memang tersembunyi, mana ada cap di dai ke ataupun ada signboard kata dia berhadas. Dia lupa ambil wuduk ke ataupun dia lupa mandi janabah ke, dia jadi imam. Maka dia sembahyang dalam keadaan berhadas. Maka imam yang berhadas tidak mampu menanggung Fatihah makmumnya. Fatihah dia sendiri pun tak lepas, sembahyang dia sendiri pun tak lepas. Maka lebih-lebih lagi lah dia tak mampu untuk menanggung Fatihah makmumnya. Maka dalam masalah ni dia tak tanggung Fatihah makmum. Untuk masalah ni dia tak tanggung Fatihah makmum. Bila dia tak tanggung Fatihah makmum, rakaat tu tak dapat, makmum tak dapat. Rakaat tu makmum tak dapat. Masalah yang ketiga, imam yang ada najis khafi. Imam yang ada najis tersembunyi pada badannya ataupun pada pakaiannya. Pun sama macam berhadas juga lah. Najis yang khafi, najis yang tersembunyi ni maksudnya najis yang tak nampak pada pandangan mata zahir. Dia bukan berada pada zahir badan imam ataupun zahir pakaian imam. Contohnya dia berada dalam baju, dia berada dalam kain sebelah dalam, ataupun ada najis pada betih imam. Tak nampak lah. Kita tak disyaratkan untuk periksa imam. Tidak jenuh tiap kali imam nak sembahyang, kita kena pergi angkat kain dia sikit, tengok cek dia punya muka dia ke, tangan dia ke, apa ke, ada najis yang tersembunyi tak. Tak disyaratkan. Tak disyaratkan benda tu. Adapun najis yang zahir tak masuk bicara. Kalau najis itu zahir, contohnya ada titik cicak di tapak kaki dia ke, ataupun ada najis yang zahir pada zahir pakaian dia lah, dia panggil najis yang zahir. Najis yang nampak, kalau ditengok, kalau diperhatikan nampak pada zahir imam, sama ada pada pakaiannya ataupun pada badannya zahir. Ada di tangan ke, ataupun kalau imam tu pakai t-shirt ada di lengan dia ke, ataupun ada pada bawah tumit dia ke, dikira zahir. Dikira zahir. Hak ni confirm dah. Sembahyang imam tu tak sah, dan makmum tak boleh ikut pada awal lagi. Kalau makmum ikut imam yang ada najis yang zahir dan nyata bagi makmum ke dalam pertengahan solat, imam sujud nampak titik cicak dekat kaki, ataupun ketika imam tersebut sedang baca Fatihah, makmum pun tengah duduk dengar bacaan imam, mata dia balik atas, dia nampak ada najis pada pakaian imam contohnya, ataupun kain imam cari terdedah aurat yang terdedah dalam sembahyangnya, makmum nampak pada pertengahan solat, maka wajib berhenti, kemudian kena sembahyang lain. Tak boleh dia nak mufaraqah dan teruskan sembahyang, tak boleh. Ini kalau imam tersebut ada najis yang zahir, makmum wajib berhenti sembahyang tu, sebab sembahyang dia memang tak sah daripada awal lagi, sebab dia ikat sembahyang dia dengan sembahyang orang yang tak sah. Ini untuk masalah najis yang zahir. Kalau dia tahu semasa dalam solat, kalau dia tahu lepas daripada habis solat pun, dia wajib ulang balik sembahyang dia. Sebab najis yang zahir itu dituntut kepada makmum untuk periksa. Dia kena perhati imam. Pakaian imam okey, badan imam pun okey, ketika sujud dan sebagainya adalah tapak kaki imam pun okey. Imam lah yang sepatutnya kena cek benda-benda tu, sebab tu najis yang zahir. Dia kena cek sebelum sembahyang tu ada tak ijak di kaki dia ke, ada bangkai binatang yang tak dimaafkan pada kaki dan sebagainya, imam kena cek tu.
Maka kalau tak cek benda tu dan benda tu berlaku dalam sembahyang, imam ada najis yang zahir, maka imam salah, makmum pun salah. Imam salah, makmum pun salah. Kalau makmum sedang benda tu di pertengahan sembahyang, maka wajib berhenti takbiratul ihram dia, mayang lain. Sama ada dengan imam yang baru ataupun mayang sendiri. Dia tak boleh nak mufaraqah dan teruskan sembahyang macam tu, tak boleh. Tak boleh. Tak, apa imam ada najis, ada tek cicak ke apa ke, ataupun ada darah yang tak dimaafkan ke pada pakaiannya dan sebagainya, dia nampak tu, dia baru perasan yang tu, dia pun mufaraqah dan teruskan sembahyang dia, tak sah. Tak sah. Dalam masalah najis zahir, makmum kena berhenti sembahyang, berhenti daripada ikut imam tu dan mulakan balik daripada awal sembahyang, sama ada dengan imam yang baru ataupun mayang seorang diri. Dan imam yang ada najis yang zahir wajib bagi tahu dekat makmum selepas pada sembahyang. Kalau dia perasan lepas pada sembahyang ataupun dia perasan pada pertengahan sembahyang imam tu, maka dia wajib berhenti dan maklumkan kepada makmum dia. Dia tak disengak. Dia tak disengak. Dia rokok-rokok, nampak najis di celah jari kaki dia ni. Contohlah ada apa? Pacat ke yang hisap darah dia sebelum dia bersembahyang lagi. Dia tak perasan kata ada darah tu. Dia tak perasan kata darah tu, ketika sembahyang darah duk mengamuk keluar ni. Darah duk mengamuk keluar. Dengan banyak yang tak dimaafkan lah, macam yang kita bincang dalam syarat sah sembahyang tu. Najis yang tak dimaafkan. Maka dia kena berhenti lala tu sebab memang sembahyang dia tak sah pun. Ataupun lepas daripada sembahyang dah baru dia perasan. Lepas daripada sembahyang dah baru dia perasan kata ada najis pada pakaiannya. Tengah duk habis bagi salam dah, tengah duk wirid tu, perasan ada tek burung kena di baju contohnya lah, ataupun ada baru dia apa nama ada najis pada pakaiannya yang sebelah zahir, bukan sebelah dalam ni. Ni dalam lah, kalau dalam dengan baju ni dalam lah, ni hak zahir ni. Perasan kata ada, maka wajib imam bagi tahu kepada makmum dan semua kena ulang balik sembahyang. Ni kalau masalah imam ada najis yang zahir. Adapun dalam masalah imam yang najis dia khafi, najis dia khafi maksudnya najisnya tak nampak kalau perhati pun. Najis berada dalam bahagian dalam, sebelah dalam pakaian, ataupun di sebelah dalam dia punya badan dia, di lutut ke, di paha ke, di mana ke, tak kena selak lah. Pasal tersembunyi, dia tak zahir pada pandangan mata. Dia tak zahir pada pandangan mata. Ni najis yang khafi. Maka najis yang khafi lagu ni, sembahyang makmum sah. Ni hukum yang pertama. Untuk bila mana kita mengikut imam yang berhadas ataupun imam yang ada najis khafi, sembahyang makmum sah. Sebab makmum tak wajib periksa bab tu. Dia di luar daripada tuntutan ke atas makmum. Makmum tak wajib tanya imam sebelum sembahyang tu, imam ambil sembahyang lagi, pagi tadi ada jenabah tak, mandi tak, junub tak kena tanya. Tu dalam bab hadas. Macam tu juga dalam bab najis, makmum tak wajib pi roset, imam tolong buka baju Ustaz nak tengok kok ada najis belah batin tak gaduh. Sebab itu tidak dituntut di atas makmum, maka solat makmum sah. Dengan imam yang sembahyang, imam yang ada najis khafi, solat makmum sah. Imam memang kena ulang baliklah sembahyang pasal dia bernajis, tapi makmum tak perlu. Makmum tak perlu, satu masalah. Cam gelak. Cumanya dan dia tak wajib habaq lah bila solat makmum sah, imam tak wajib habaq. Tuan-tuan ni saya lupa ambil sembahyang tak gaduh. Benda tu akan menimbulkan kekacauan saja. Depa dah sembahyang sah dah. Dia yang kena pembek sembahyang lain dan dia yang kena ulang sembahyang. Makmum tak gaduh, maka dia tak wajib habaq kepada makmum. Dia tak wajib habaq. Ni tuan-tuan ni ada apa nama, ada taik burung ke apa nama di paha saya ni, tak wajib bang. Tak wajib bang. Ataupun kain dia tu kain yang ada najis yang hukmi, tak ada ain lah. Najis yang hukmi tak nampak lah, memang perhati tak nampak dah najis hukmi. Ada hukum dia saja, ain najis tak ada, sifat warna bom tak ada. Cuma dia baru teringat, kain ni kena yang mazi ni, yang mazi tu kain dah. Kalau perhati pun tak nampak, kalau tengok pun tak perasan dan sebagainya, maka dia tak wajib habaq kepada makmum. Sembahyang makmum sah, imam tak wajib habaq kepada makmum, melainkan makmum yang ditanggung Fatihahnya oleh imam. Hak ni wajib bang. Hak ni wajib bang, sebab imam yang ada najis khafi tidak menanggung Fatihah makmum.
Imam yang berhadas tidak menanggung Fatihah makmum. Kepada makmum yang macam ni, imam wajib habaq kata kena tambah satu rakaat lagi. Kena tambah satu rakaat lagi. Kalaulah jarak masa di antara habaq dengan salam tu dekat, ataupun makmum masih lagi dalam sembahyang dia, maka makmum tambahlah rakaat tak cukup tu. Rakaat yang ditanggung, yang sepatutnya ditanggung oleh imam Fatihahnya tu, makmum tambah balik macam biasalah. Tapi kalau jauh dah masa, makmum dah bagi salam dah, imam siap wirid dulu lama baru dia habaq. Maksudnya jarak masa antara tau dengan bagi salam tu, makmum selesai salam dia tu lama, panjang, maka makmum kena ulang balik sembahyang dia. Sebab sembahyang ni tak cukup rakaat juga. Tu apa nama masalah muqabil bagi masalah dalam kitab kita ni. Maka kalau imam tersebut imam yang suci, maksudnya imam yang layak dan mampu menanggung Fatihah, dia bukan imam yang ada hadas, dan dia bukan imam yang menanggung najis yang khafi, najis yang tersembunyi. Lagi pula makmum itu sempat rokok serta tamakninah bersama imamnya semasa rokok, maka kalau lagu tu adrakar rakaah, nescaya mendapat oleh makmum masbuk itu, man itu ar-rakaata akan rakaat. Makmum dapat rakaat tu. Makmum dapat rakaat tu berarti imam tanggung Fatihah dia. Satu, wa in adrakahu fi ruku'in, dan jika mendapat ia man makmum masbuk tu, dia akan imam, makmum dapatkan imam, makmum yang masbuk tadi dapatkan imam fi ruku'in zaidin, pada rukuk yang lebih. Rukuk yang lebih ni maksudnya rukuk imam pada rakaat yang lebih. Sembahyang tu 4 rakaat, imam dah buat 5 rakaat. Rukuk' zaidin maksudnya rukuk' zaidin fi rakaatin zaidin lah, fi rakaatin zaidatin. Imam tersebut berada dalam rakaat yang lebih. Tu, imam tersebut berada pada rakaat yang lebih. Sembahyang yang sepatutnya 4 rakaat, dia buat 5. Pada rakaat kelima itulah yang makmum masbuknya. Rakaat yang kelima itulah yang sepatutnya tanggung Fatihah makmumnya. Tak. Satu masalah, dia dapatkan imam semasa imam dalam rakaat yang lebih. Rakaat yang lebih ni yang imam lupa lah maksudnya, yang imam lupa. Au fi tsani minal kusufain, ataupun pada yang kedua, as-tsani ay ar-ruku' as-tsani, rukuk yang kedua minal kusufain, pada sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana yang dilakukan dengan kaifiat yang sempurna ialah 2 rukuk dalam satu rakaat. Satu rakaat 2 rukuk. Rakaat yang kedua pun 2 rukuk juga. Bila sembahyang gerhana dengan rukuk yang 2 ni, dengan kaifiat yang sempurna, iaitu 2 kali rukuk dalam satu rakaat. Habis baca Fatihah, baca surah, rukuk, bangkit pula sambung baca surah pula, baru rukuk kali yang kedua, kemudian baru i'tidal dan baru sujud. Ni cara sembahyang gerhana yang sempurna. Makmum dapat imam, dia tak dan habis, dia masbuk, tak dan habis Fatihah, dan maksudnya dia masuk dalam sembahyang tu imam dah selesai rukuk yang pertama. Kan sembahyang gerhana, mula imam baca Fatihah, kemudian imam baca surah, kemudian imam rukuk. Kemudian bangun daripada rukuk tu, imam sambung bacaan surah. Makmum baru masuk dalam sembahyang ketiga ni. Dah habis dah rukuk pertama. Makmum masuk sembahyang dalam selepas daripada rukuk yang pertama. Dan dia masuk tu pun dalam keadaan masbuk, dia tak sempat habiskan Fatihah tu pun. Imam rukuk. Kalau gitu, kalau lagu tu lah dalam 2 masalah ni, makmum yang masbuk dalam rakaat imam yang lebih, satu. Yang keduanya makmum yang masbuk selepas daripada rukuk pertama solat gerhana. Selepas daripada rukuk pertama solat gerhana. Kalau lagu tu lah masalah dia, lam yudrikha, nescaya makmum tersebut tidak mendapat rakaat tersebut. Makmum itu tidak mendapat rakaat tersebut. Sebaliknya kalau dalam sembahyang kusuf ni, ataupun dalam rakaat yang lebih ni, makmum sempat habiskan Fatihah dia. Dia masbuk tapi dia dah habis Fatihah. Contohnya bacaan dia laju lah. Bacaan makmum tu sendiri laju. Kalau ikut masa dia, tak ada 30 ke 35 saat, tak ada. Tapi makmum ni memang dia jenis baca Fatihah 20 saat je, ataupun 20 saat lebih-lebih sikit itu je. Jadi dia sempat sempurnakan Fatihah dia sebelum daripada imam rukuk pada rakaat yang lebih, ataupun sebelum daripada imam rukuk kali yang kedua pada sembahyang gerhana. Jadi dia dan habis rakaat tu. Maksudnya imam tak perlu tanggung rakaat dia lah, sebab dia perhabis sendiri. Kalau lagu tu dia dapat rakaat tu. Dia dapat rakaat tu. Sebab masalah sekarang ni, Fatihah dia sepatutnya ditanggung oleh imam, tapi
imam tersebut bukanlah imam yang mampu tanggung Fatihah dia. Maka kalau dia selesaikan Fatihah dia sendiri, makmum yang masbuk tu selesaikan Fatihah dia sendiri, dapat rokok serta tumakninah dalam imamnya, sama ada dalam rakaat imam yang lebih ataupun dalam sembahyang kusuf, maka dia dapat rakaat tu. Maka dia dapat rakaat tu. Nah, ni tafsilan tentang masalah makmum yang masbuk. Kena mengaji ya. Kena perhati, kena tambah pengetahuan dan tambah kefahaman tentang masalah masbuk ni. Dia penting untuk tentukan kita dapat rakaat ke tak. Kalau dapat rakaat, selesai, maksudnya imam tanggung Fatihah. Kalau tak dapat rakaat ataupun imam tak tanggung Fatihah kita ada hutang rakaat. Kembali pada masalah tu. Kalau rakaat sembahyang kita tak cukup, macam tak sembahyang. Sama sembahyang lohok 3 rakaat, macam tak sembahyang. Macam tak sembahyang. Jadi penting untuk kita mengetahui keadaan-keadaan ni, dan masalah-masalah yang berlaku ni dia bukan masalah yang nadir. Dia banyak berlaku. Imam yang tak tanggung Fatihah ni banyak berlaku. Tempat kita jarang-jarang berlaku lah, tapi secara umumnya dia bukan benda yang ganjil. Dia jarang-jarang berlaku, tapi kalaulah dia jarang-jarang berlaku pun dia bukan perkara yang ganjil. Benda ni normal berlaku. Lupa ambil sembahyang biasa. Lupa ambil sembahyang ni satu benda yang bukan pelik. Dia lupa macam-macam lah. Masalah lupa ni kita dah taswirkan banyak kali lah. Dia lupa, bukan satu benda yang pelik. Ataupun ada najis yang tersembunyi pada diri dia, pun bukan satu masalah yang pelik. Kalau macam tu, imam tak tanggung Fatihah dia. Sama juga dengan rakaat yang lebih, ni lagi biasa. Imam syak pada rakaat, maka dia tambah rakaat tu. Maka rakaat tu hakikatnya ialah rakaat yang lebih, pun biasa. Sembahyang gerhana ni jarang-jarang sekali buat lah. Gitu. Maka makmum perlu tahu tanggungjawab, dan dia juga apa yang dia perlu lakukan. Fatihahnya ditanggung oleh imam ataupun tidak, dia dapat rakaat tu bersama dengan imam ataupun tidak, sebab benda tu menentukan pada akhirnya sama ada sembahyang dia sah ataupun tidak. Kalau tak cukup rakaat, tak sah lah sembahyang dia, habis. Kemudian kata faslun fi sifatil a'immah al-mustahabbah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.